Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak sambung lagi mengenai dengan bab 4 kod arahan 4.1 kod arahan dan SQL. Kalau sebelum ni kita dah tengok entity dan attribute. Entity menyimpan data dan attribute adalah ciri-ciri kepada entity tersebut. So hari ni kita nak tengok pula kekunci primer dan juga kekunci asing. Okey, kekunci primer dan kekunci asing. Kekunci primer adalah atribut dengan nilai unik. Tidak boleh mengandungi data yang berulang ataupun null. Maksudnya dia ada space ke apa ke. Digunakan untuk mengelepasi rekod dalam jadual. Setiap entiti mempunyai sekurang-kurangnya satu kekunci primer. Maksudnya di dalam satu jadual dia akan ada satu kekunci primer yang menjadi dia punya rekod yang paling penting. Contoh kita nak buat tentang maklumat murid. So apa yang paling penting adalah nombor kad pengenalan murid. Takkan kita nak pentingkan jantina kan. So jadi kekunci primer adalah sesuatu atribut dengan nilai yang unik. Maksud nilai yang berbeza. Semua orang berbeza. Okay, kalau kekunci asing adalah atribut dalam satu jadual hubungan. Atribut yang merupakan kekunci primer bagi satu jadual hubungan yang lain. So maksudnya kekunci asing adalah dia akan berada di sebelah daripada kekunci primer. So kekunci asing adalah maklumat yang lain untuk jadual tersebut. Contohnya macam kekunci primer adalah nombor kad pengenalan murid. Kekunci asingnya contohnya adalah nama murid. So kekunci asing boleh mengaitkan dua atau lebih entiti yang mempunyai hubungan. So dia ni seperti atribut kepada primer. Okey. Setiap baris entiti adalah satu rekod. Setiap baris entiti, setiap nama murid itulah. Contohlah kan. So rekod merupakan himpunan atribut yang saling berhubungan. Ya betul. Contoh kita nak dapatkan IC murid, nama murid, jantina. So dalam satu jadual yang lain pula kita nak masih lagi ada ID murid, IC murid tu. Kemudian kita nak masukkan dia masuk kelab persatuan yang mana. So maksudnya dia saling berhubungan untuk setiap entiti ataupun setiap jadual. Okay, kepentingan kekunci primer memelihara integriti data, mengelakkan pertindihan, menjimatkan ruang storan dan memberi nilai unik untuk simpanan data. Maksudnya setiap data yang kita ada tu hanya satu data dan tidak bertindih. Contoh satu IC untuk satu nama murid, dia tak akan bertindih. Okey, ini contoh. So contoh di sini adalah kekunci primer dan juga kekunci asing. Butiran murid. Butir murid ni adalah entiti. Maksudnya satu jadual ni adalah jadual untuk butir murid. Jadi ID murid. Entiti butir murid, ID murid. Kekunci primer adalah ID murid. Yang ni memang berbeza. Nama kadang-kadang boleh juga nama yang sama kan. So jadi yang berbeza di sini adalah ID murid. Jantina, kaum, agama itu lagilah mempunyai banyak persamaan. Jadi kita ambil yang berbeza mengikut kepada nombor kad pengenalan ataupun ID murid ataupun nombor sekolah macam tu. Okay, untuk yang kedua iaitulah entiti butir penjaga ataupun kita sebut sebagai jadual butir penjaga. So dia ada nombor daftar. Dan ID murid daripada butir murid akan turun di sini dan dia akan menjadi nombor daftar adalah kekunci primer dan kekunci asing adalah ID murid. Jadi apabila dia berada dalam jadual yang lain, dia akan menjadi kekunci asing. Okey, jadi kekunci primer adalah sesuatu yang unik, yang berbeza. Bila dia berada di dalam jadual orang lain, jadual yang baru, dia akan menjadi kekunci asing. Okey. So senang saja nak ingat kekunci primer selalu berada di sebelah kiri dan sebelah kanannya adalah kekunci asing. Okey, anda telah diberikan satu borang yang mengandungi maklumat seperti nama, jantina, kaum, alamat, rumah dan nombor telefon. Pada pendapat anda, manakah yang paling sesuai untuk dijadikan kekunci primer? Apa yang paling sesuai? Nama, jantina, kaum, alamat rumah dan nombor telefon. Mestilah kita gunakan nama. Kalau kita gunakan jantina, ramai orang lelaki, ramai orang perempuan dan kita susah nak beza sebab kekunci primer mestilah sesuatu yang unik. Okey, dia kata sekarang Puan Aini
menghadapi masalah untuk menyediakan senarai nama murid yang mengambil bahagian dalam acara sukan tahunan berdasarkan rumah sukan dan kategori. Dua entiti yang digunakan adalah murid dan rumah sukan. Maksudnya dua entiti adalah dua jadual. Jadual murid, jadual rumah sukan. Apa atributnya? Kalau murid, entitinya adalah murid, jadual murid. Atribut dia ID, nama, bla bla bla. Kekunci primer adalah ID murid yang berbeza. Kekunci asing adalah nama rumah sukan. Dan nama rumah sukan ni juga ada satu lagi jadual dia. Atributnya adalah nama rumah sukan, nama rumah, jumlah murid. Kekunci primer adalah nama rumah sukan. So, bila sesuatu kekunci primer, di sebelah kanannya selalunya adalah kunci asing. Okey. Setakat itu kita berhenti dahulu untuk subtopik kekunci primer dan juga kekunci asing. Cikgu ulang balik. Kekunci primer adalah satu atribut ataupun nilai yang unik yang tidak ada pada maklumat yang lain. Jadi dia akan menjadi kekunci primer. Manakala kekunci asing adalah maklumat tambahan kepada kekunci primer. Okey. Tunggu selepas ini ada latihan dan cikgu akan bagikan nota yang sesuai. Okey. Assalamualaikum.